Selamat pagi saudara Rudy Dedi. Minggu lepas kita jumpa di Alustar. Di manakah anda minggu ni? Semoga sihat-sihat saja. Adakah kita akan berjumpa di National 7 juga? Mana tahu? Kalau ada rezeki jumpa ya, baru saja kita ceritakan tentang dengan senarai pegawai-pegawai yang datang pada kejohanan ini. Baru saya jumpa, baru saja bercakap, sahabat saya seorang dah muncul di depan mata, bahawa tim pasukan Johor Ladies antara insan-insan yang cakap jangan risau, kita akan jumpa 10 kali lagi tahun ini. Selagi ada tournament-tournament yang melibatkan Under-23 dan selagi Sukma tak berjalan, selagi tu saya kira tim-tim Sukma negeri macam kawan saya Nosha Mundok kat belakang ni, dia akan bawa tim untuk ke kejohanan berprofil tinggi seperti Perlis Royal Sevens ini untuk menguji pemain-pemain mereka. Dan itulah yang kita mahukan sebenarnya. Bermakna kejohanan-kejohanan seperti akan menjanjikan aksi-aksi yang sangat baik dengan kualiti-kualiti yang begitu tinggi, dengan kehadiran pasukan berprofil tinggi, lebih-lebih lagi dengan kemunculan Bunga Raya Sevens yang semua orang tengah nanti-nantikan. Pada pagi ini mereka akan bermain lewat sedikit pada jam pukul 11.40. Maknanya kalau kira-kira diorang punya time, diorang panggil apa time apa? Diorang punya timeline diorang lah. Biasanya kalau Bunga Raya main pukul 11.40, timeline sekarang ni tengah baru nak naik bas. Nampak cara dia tu. Tim-tim macam tu dia memang ada timeline dia. Maknanya dah breakfast, dah apa semua. Sekarang ni dia orang dalam perjalanan. Sebenarnya benda ni dah diamalkan juga dengan dalam tim-tim pasukan Sukma dan apa. Jika anda pergi ke kursus-kursus rugby dan juga kursus-kursus pengenalian rugby, confirm dah ada timeline. Dan juga dah ditunjukkan sebenarnya oleh Cikgu Nizaruddin. Dia kalau bawa masuk padang, dia akan tunjuk dia punya whiteboard. Whiteboard tu akan tunjuk dia punya, bukan strategi main dia. Whiteboard dia tu lah dia punya timeline dia. Pukul berapa nak warm up, pukul berapa nak. Johor daripada dulu, Johor ni pun dah 4-5 tahun dah. Dia dah ada timeline, pukul berapa nak dress up, pukul berapa nak pakai baju, pukul berapa nak pakai sok, pukul berapa akan warm up, pukul berapa akan masuk padang. Semakin banyak sebenarnya pasukan-pasukan, dan saya percaya jurulatih-jurulatih dan juga pengurus pasukan yang hadir ke tournament-tournament berprofil tinggi seperti Perlis Royal Sevens ini akan tengok ilmu ni dan juga menerapkan apa yang mereka belajar daripada pasukan-pasukan yang lebih pengalaman untuk diterapkan ke dalam pasukan mereka. Selamat pagi tuan-tuan yang baru masuk bersama kami. Kita ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siaran langsung kita pagi ini bersama Rugby Online di Perlis Indra Kayangan, tempat di Kompleks Sukan Tuanku Set Putra Kanga Perlis. Kompleks sukan yang begitu baik dan menarik dan gah untuk kejohanan Rugby Perlis Royal Sevens 2022. Kejohanan di bawah penaung kejohanan dan juga penaung Rugby Perlis, penaung kejohanan juga penaung Persatuan Rugby Perlis Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksamana Datuk Seri Diraja Syed Razlan Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lain. Masuk. Terpenuhkan siaran live pagi ini dengan sebenarnya tidak ada kejohanan ataupun tournament pada minggu ini, melainkan perlawanan apa. Kita belum dapat news daripada Liga Johor semalam sebenarnya. Perlawanan akhir hari ini melibatkan MVP RC dan juga Beringin Rendang. Good luck kita ucapkan kepada pasukan ini meletup. Keluang tak berjaya ke final sebab saya rasa Keluang ni player banyak pergi masak last week. Dengan under 19 lagi Johor. Kesian Keluang. Apa pun dengan barisan ataupun pelapis player yang begitu ramai, Keluang dapat juga memberikan saingan terhebat sebelum membiarkan pasukan sebelum tewas di tangan Beringin Rendang. Itu menjadikan Beringin Rendang bertemu dengan MVP RC di perlawanan akhir. Jadualkan pada petang ini pada pukul
4 petang bertempat di Stadium Rugby Negeri Johor. Tanah ramai warga Johor, kita berada di utara tanah air pada pagi ini. Sepanjang 2 hari membawakan kepada anda secara langsung di rugby online. Mungkin ada beberapa aktiviti lagi rugby di beberapa tempat di seluruh negara. Liga Kelantan sedang berlangsung. Ada 3 perlawanan di UiTM Machang. Nampaknya mereka menjadikan venue UiTM Machang untuk venue seluruh perlawanan Liga Kelantan pada tahun ini. Good luck kita ucapkan main-main yang akan terlibat atau pasukan-pasukan yang terlibat untuk Liga Rugby Kelantan. Petang ini juga bertempat di Padang Utara ataupun Adang Astaka. Untuk warga Lembah Kelang yang tak ada buat apa petang ni, bolehlah datang-datang menonton dan menyokong pasukan Bunga Raya 15s, Malaysia 15s. Perlawanan bersahabatan terakhir mereka dalam buat persiapan ke Asia Rugby Championship. Diorang lawan siapa petang ni? Oh, dia lawan Mersing. Mersing Eagles All Star, Mersing Eagles Selection. Kita panggil apa saja tapi memang Mersing Eagles. Boleh datang minta autograf, nak ambil gambar. Kalau siapa yang dah lama tak ambil gambar dengan Dugro tu boleh lah. Semalam saya macam sangat bersemangat tengok ada fotografer kita, abang siapa tu? Abang Syaz. Abang Syazri dah ambil gambar Malaysia 15 tengah training. Kita tengok balik Dugro pegang bola, macam meremang bulu tengkuk sekejap. Lama tak nampak aksi beliau sejak balik daripada Jepun ni. Jadi bolehlah sekali lagi laungan untuk peminat rugby di Lembah Kelang. Persiapan terakhir Malaysia 15s, bolehlah turun petang ini. Ada perlawanan persahabatan di antara Malaysia 15s menentang Mersing Eagles Selection. Seterusnya mereka akan melepas ke Korea Selatan untuk perlawanan Asian Rugby Championship 2022 pada tarikh berapa bulan dia punya lawanan? Pada 6 Jun, yang dijadualkan pada 6 Jun. Lawanan timbal balik. Ada 1 game je dia main. ARC tahun ni 1 game je lawan Korea, kat Korea. Kalau menang, jumpa Hong Kong tuan-tuan. Dan itulah yang kita harapkan. Ramai orang agak skeptikal sebenarnya dengan peluang Malaysia 15s, tapi apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang kena, kadang-kadang dan tak ada apa-apa nak kena. Mana tahu tim di bawah kelolaan jurulatih Rodney Soyalo ni dengan hampir semua yang bermain di luar negara dah turun untuk tim 15 ni. Awak sebut je siapa pemain Malaysia yang kat luar negara tu, semua dah turun lah untuk persiapan. Samuel Rentap dah turun, Alif dah turun, Bonza kita tak tahu dia balik ke tak balik, sebab dia belum kita tak nampak dia dalam camp persiapan. Mungkin dalam proses dipanggil juga mana tahu last minute, mana tahu kan. Itulah sekali lagi doa-doa yang baik untuk Malaysia 15s. Dan kita kembali dengan aksi. Baru saya tamat separuh masa yang pertama. Tembungan di antara Kedah Darul Aman dan Terengganu Darul Iman di kategori men's bawah 23 tahun di Perlis Royal Sevens 2022. Balik pada tuan-tuan. Waalaikumsalam pada yang memberi salam, Iman Yuna berada. Jikalau anda tidak berada di sini, bermaknanya anda tak terlibat ataupun anda fans kepada pemain-pemain ini. Jadi kita sebutkan pasukan-pasukan yang bertanding untuk kejohanan ini. Kita ada Asap Putra, alumni Syed Putra daripada Perlis,
Ada Perlis Development, kita ada Kedah, pasukan Sukma Kedah, Sukma Terengganu, Sukma Selangor, Sukma Negeri Sembilan, Sukma Perak dan juga SJ20 daripada Johor untuk kategori Men's 23, Under 23. Untuk Ladies Under 23 yang akan bermula sesi pagi ini pada pukul 10 pagi di antara UPM dan juga Pahang. Kemudianlah Perlis Ladies bertempur dengan Terengganu Ladies. Kedah Ladies berjumpa dengan Johor Ladies dan juga Viper daripada Labuan akan menentang Selangor pada pukul 10.52. Diikuti dengan pasukan kategori Open, UPNM Smokies bertemu UTM Pirates, Abi Rugby menentang GP Habanero, Bunga Raya Sevens menentang Kod JLJ Diraja dan juga Job RC daripada Jitra menentang BBMB Bullets pada pukul 11.56. Go Pahang, kata Razif Raza. Tu yang seronok tu. Bila ada peminat-peminat di luar sana, kenalan-kenalan, especially daripada tim-tim yang bertanding. Ada tim Pahang, Pahang hantar tim Under 23, maknanya kategori ladies, maknanya dia adalah supporter untuk tim ladies Under 23. Baik. Mungkin kenalan anda bermain di tim Pahang, tim yang dibawa oleh sahabat saya juga, Cikgu Oli. Perkembangan negeri Pahang semakin baik sebenarnya. Kalau boleh beliau kata nak lama lagi Sukma supaya dapatlah cukup masa beliau buat preparation untuk pasukan Pahang yang dibawa untuk memeriahkan lagi dan juga bersaing dalam kejohanan Perlis Royal Sevens pada tahun ini. All the best men and women Terengganu, kata Hanisha Ganu. Yes, sedang bermain sekarang Terengganu dan kedudukan memihak kepada pasukan Kedah. Sudah pun 4 try di depan meletup tim Kedah yang dibawa oleh Cikgu Jijun ataupun Coach Jijun. Juga saya berjumpa last week untuk kejohanan masak. Kalau cerita pasal negeri Kedah sekarang ni memang Coach Jijun lah. Itulah macam kita kalau kita cerita pasal negeri Perak sekarang ni Cikgu Mat Romli lah. Macam begitu juga kalau kita cerita pasal negeri Johor, dibagi-bagikan juga coaching untuk ladies dan juga men's dan juga senior team. Tapi kebanyakannya kalau nak petik nama Hamid Rizal lah, sama dengan beberapa negeri. Terengganu buat ketika ini di bawah cikgu apa tadi disebut? Terengganu ketika ini bawah cikgu cikgu apa Terengganu tadi? Cik Haikal Ibrahim. Ya, Cikgu Haikal Ibrahim yang mengambil alih daripada dah tiba daripada jauh dia dah panggil. Orang kalau dah panggil saya daripada jauh tu nama dia ialah Farid Rahman. Wakil daripada Majlis Sukan Negeri Sembilan yang menjadi idola ramai sebenarnya. Beliau kalau pergi mana kejohanan, last week kita jumpa dia masak, this week kita jumpa dia di Royal Police 7, legenda Sevens kebangsaan. Lagi-lagi kalau kejohanan berbentuk 7-11 seperti ini, akan bersalaman lah, penuh orang bersalaman dengan beliau sepanjang kemah ataupun tiap-tiap kemah, tak kira lah ladies ke men's ke, daripada coach sampai ke player. Player tu kalau tak kenal tu kena marah. Dia pusing padang je, kalah tournament director kat 2 jam dia pusing untuk bersalam. Legenda 7-11 kebangsaan, living legend, saudara Farid Rahman. Cuba mengelirukan pihak lawan dengan bawa beg medik, tapi aura beliau terlalu kuat. Dan seorang lagi yang lalu di depan kemah pagi ni adalah Syaizam Tukiran, Vice President Selangor Rugby Union. Lepas yang sedang dalam dilema mana anak beliau, seorang main Negeri Sembilan dan seorang main Selangor, paksa dia orang sebagai ayah datang support untuk memberikan sokongan sepenuhnya walaupun anak bermain dua pasukan yang berbeza. Juga berada last week kita jumpa, sayang sekali tewas di final
di tangan Angkatan Tentera Malaysia. Dan minggu ini sudah pasti akan tengok anaknya meletup untuk bermain dengan pasukan Negeri Sembilan yang sebenarnya adalah top favourite untuk kategori bawah 23 tahun. Untuk tuan-tuan di luar sana yang tidak tahu, mungkin ni saya nak kongsi sedikit. Beberapa pasukan under 23 ataupun Sukma, pasukan pilihan seperti Selangor, Johor, Perak. Tapi sebenarnya pasukan yang paling digeruni sekali untuk kategori bawah 23 tahun ini ialah Negeri Sembilan. Daripada perkembangan dan selection players mereka yang mereka bawa daripada tahun 2019 di kategori bawah 19 tahun yang mereka final dengan Kelantan. Itulah tim yang mereka bawa sampailah sekarang tahun 2022 ni untuk persiapan mereka di dalam persediaan menghadap Sukan Sukma pada tahun ini. Cuma Kelantan tak hantar tim. Satu lagi pasukan kuat yang kita masih lagi belum nampak kemunculan pasukan ini di mana-mana kejohanan yang menghantar. Tokey Canterbury Malaysia pun ada kat belakang ni. Salam-salaman untuk selamat raya. Kita belum beraya. Meriahkan lagi. Dengan kedua kiri dan kanan saya telah pun bersedia pasukan Under 23 Selangor dan juga Negeri Sembilan. Wow, kenapa mereka dipertemukan di satu grup? Ini kualiti semi-final ni kalau dah Negeri Sembilan lawan dengan Selangor untuk kategori 23. Tuan-tuan yang baru masuk, jika nak menyaksikan aksi meletup yang pertama, aksi pilihan Abang Jeb juga, pertembungan selepas ini yang akan melibatkan Selangor Under 23 dan juga Negeri Sembilan Under 23. Tenang-tenang sambil kita menilai dan juga menikmati mutu permainan tinggi yang ditunjukkan oleh kedua tim anak muda kita ini. Masa depan rugby Malaysia, selain beberapa pasukan yang masuk dalam kejohanan ini. Saya dah menunjukkan kedua pasukan dah bersedia untuk menunggu whistle tamat daripada pengadil Cikgu Nasir di tengah sana. Masih lagi ada penalti daripada Cikgu Nazri. Untuk penguasaan Kedah, apakah pilihan untuk Kedah sudah selesa? Saya kira di hadapan mungkin akan tap pendek saja dan menendang bola keluar untuk menamatkan perlawanan ini. Dan itulah yang mereka lakukan untuk memberikan ruang kepada perlawanan meletup sesi awal pagi ini. Under 23 Selangor menantang Negeri Sembilan.